Hai, salam Tech Manik semua. Saya Amir Afham daripada MTAS Academy dan hari ni kita akan review sebuah lampu RGB yang besar punya. Nak tahu lighting apa? Jom tengok video ni. Hari ni kita ada Nenlux Dino 650C. Nenlux Dino ni adalah model pertama yang dilancarkan sekali dengan branding baru Nenlux, iaitu yang lebih memfokuskan gear equipment kepada profesional tapi bawakan tag harga yang lagi murah lah. Sebelum ni kita orang ada review lighting Nenlux juga, iaitu daripada Siri Evoke. Korang boleh check it out lah dekat link description kat bawah ni. Dan dengan asbab itulah video kita orang mendapat perhatian daripada Nenlux Global dan diorang tanya, nak try tak kita orang punya Dino? Kita orang pun pergi on lah. Jadi terima kasih banyak lah kepada Tegas Broadcast and Multimedia sebab bagi pinjam kita orang Nenlux Dino 650C ni. Dapat 650C ni pun jadilah. Sebab bila first time tengok 650C ni depan-depan memang bapak besar, memang garuk kepala gak ah. Even kita orang yang bawa 4x4 ni pun dah pening dah. Muat ke tak? Dah lah masuk tengah hujan, bonet pula rosak, tak boleh tutup. Nasib baik dia muat-muat je duduk dekat tempat kursi belakang. And then untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya untuk model Nenlux Dino ni dia ada dua. Yang pertama adalah Nenlux Dino 650C yang kita adalah sekarang ni kat sini. Dan yang kedua adalah Nenlux Dino 1200C yang power dia almost double lah daripada yang ni. Okay. So review kali ni adalah lebih berpandukan pada Nenlux Dino 650C lah. Okay. Dan maybe ada sedikit perbezaan kalau gunakan 1200C in term of power, tapi yang lain-lain tu dia lebih kurang sama je. So untuk light fixture kali ni dia tak ada back sebab dia besar gedabak, tapi ada back khas dia yang siap ada nama sekali kat situ, tapi dia dijual berasingan daripada lighting ni lah. Okay. Ini adalah flight case untuk Dino 650C. Kita orang dah tahu dah apa nama dia sebab sebelum ni tak tahu kan. Okay. Flight case ni common lah sebenarnya dalam industri dan bidang profesional sebab dia tough and steady. So kita keluarkan dia. Ini adalah kita punya light fixture yang memang berat. Bukan berat sikit tapi memang berat seorang budak. Berat dia dalam 15 kilo. Kemudian kita ada adapter dia. Untuk pengetahuan korang, yang lighting ni dia tak support pun battery power. So sebab tu kalau tengok dekat bahagian adapter dia memang clean je, tak ada port apa-apa. And then gabung dua-dua ni, adapter dia pun dah dalam 4-5 kilo. So dua-dua ni dah 20 kilo lah. Sekejap, dia tadi asyik cakap pasal Dino je. Dino ni apa sebenarnya? Okay. So mari sini nak cerita. Okay. Nenlux Dino ni adalah sebuah light fixture RGB WW LED soft light panel yang mempunyai power setinggi 650 watt. Dia ikut nama dia lah, 650C. Dan lampu ni memang sangat powerful. Macam-macam warna juga korang boleh ubah. Nenlux claim sampai 14 juta warna lah. Kali ni light fixture ni bukan berbentuk spotlight macam sebelum-sebelum ni lah, 600D, Forza 500, tapi dia lebih kepada panel sebab permukaan lighting ni dia lagi besar. Dan dekat bahagian depan ni ada diffusion panel. Sebenarnya kita boleh bogilkan Dino ni sebab bandar ni adalah salah satu modify tambahan. Caranya korang just buka screw spring kat tepi ni. Nenlux gunakan screw spring ni sebab dia tak tercabut dan senang nak buka. Okay. Dan bahagian diffuse panel ni pun boleh juga dibogilkan. Pun sama juga caranya. Kat tepi ni memang ada dua screw spring ni lah korang kena buka. Kemudian korang ada tekan unlock dekat situ. And then korang kena jaga-jaga lah kat situ, yang mana korang kena hati-hati, korang kena pegang diffuser panel tu, barulah korang angkat dan tarik dia ke atas. So korang nampak lah setiap LED yang ada dekat lighting 650C ni. Okay. Dan masa testing juga, masa kita orang dah buka diffuser panel, dah buka bandar ni, Dino ni still dapat hasilkan soft light yang sangat soft even tanpa diffusion panel ni. So diffusion panel ni menambah lagi kelembutan cahaya
yang dihasilkan oleh Dyno 650C ni. Dan ada lagi beberapa modifier lain, macam contoh ada softbox dan juga egg crate. Tapi modifier lain tu kita tak adalah nak test. Okay, yang kita ada cuma bandar sahaja. Kemudian kita ada satu je handle untuk release dan lock fixture ni. Nah, korang nak angle apa korang lock lah. Dan yang bestnya satu je lah handle dia, macam aperture. So tak payahlah nak buka dua-dua tu. Okay, and then korang nampak bulat besi kat tepi ni, yang ni untuk safety, untuk korang lock dengan bandar. Dan dia punya yoke pula tak boleh nak cabut macam Evoque. Dia stay je, dia sekali dengan lampu ni. Dekat yoke ni juga pun sama, dah siap ada junior pin. So untuk siapa-siapa yang nak upgrade, pastikan ada light stand yang support untuk junior pin. Kemudian kita berpindah pula ke dekat bahagian belakang ni, dan korang akan nampak dua handle atas bawah ni untuk angkut dyno ni, sebab berat kan. Dan kemudian korang akan nampak ada lubang-lubang, iaitu ruang untuk ventilation lah untuk lampu ni, untuk heat dissipate keluar daripada body. Kemudian ada brand Lanlax kat sini. And then dekat tengah ni dia dah siap power control terus dengan body. So maksudnya dia tak asing-asing, sebab kat sini ada screen, ada knob dan juga ada button. Dan yang belah sini pula ada power outlet yang boleh disambungkan dengan port DMX in dan out. So untuk yang tadi, untuk power control tadi, dia ada pro and cons lah dekat power kat sini. So first pro dia adalah memang mudah lah cable management. Kita tak ada banyak kabel apa-apa, tak payah pening-pening apa-apa. Cons dia, bila dah light, dah setup tinggi, korang dah susah lah nak ubah apa-apa, melainkan korang boleh guna remote ataupun guna apps. Yang kita orang ada cumalah remote. Yang mana remote ni sebenarnya dia tak fully utilize dengan kita punya Nanlux. Sebab remote ni dicipta untuk Nanlite. So remote tu tak dapat fully utilize apa yang Nanlux ada. Macam contoh, tak boleh dimming secara precise lah, macam saya ada sebut yang sebelum ni dekat dalam video Evoque. Dan terus pun nak bagi tahu lagi satu, korang kena take note yang mana Dyno 650C ni tak ada apa-apa weatherproof berbanding dengan Evoque yang sebelum ni, yang kita test masa hujan itu. Yang tu selamba je dia ada hujan. Yang ni korang jangan pandai pergi sidai bawah hujan. So untuk power adapter ni dia biasalah, korang akan diberikan clamp untuk sangkut dekat stand, macam samalah dengan Nanlite Forza 500. Korang boleh check it out review dia dekat link description kat bawah ni. So antara benda yang gempak pasal Dyno 650C ni adalah dia punya mode CCT. Mode CCT nya ada dua, iaitu yang first adalah standard dan yang kedua adalah boost. Biasanya warna CCT ni adalah daripada area 2700 Kelvin sampailah ke 7500 Kelvin. Biasanya ada lighting yang lajak sikit lah sampai 10,000 Kelvin. Tapi untuk Dyno 650C ni dia lajak lagi sampai 20,000 Kelvin baik. Dan untuk 20,000 Kelvin ni didatangkan dalam mode yang standard, tapi output lighting korang akan berkurangan sampai 30%. Tapi untuk mode boost korang akan dapat lagi 30% lebih korang punya output lighting lah, tapi dihadkan sebanyak 7,500 Kelvin sahaja. Dia ada pro and cons ni lah. Sambil tu, jom kita godek-godek apa yang ada dalam menu ni. Dalam line-line contender dia, Nanlux Dyno 650 ni saya rasa menu dia paling cantik dan dia ada warna lah. Tak silap Ari Sky Panel pun tak ada warna. Yang Aperture P600C ni pun tak silap tak ada warna. So yang ni paling nampak warna apa yang korang nak set, dan paling cantik lah dia punya UI, senang nak faham. Macam contoh CCT mode ni, number yang paling hujung sekali ni untuk knob yang ini, okay? Number yang tengah ni untuk knob yang ini, dan number yang belah sini, belah kanan sekali ni untuk knob yang kanan sekali lah. Dan untuk penggunaan menu, gunakan knob yang paling kanan sekali untuk korang nak scroll-scroll dan untuk select. Okay? Dan lagi satu, contohnya lah, kan sebab kita ada precision dimming ni, kalau korang nak reset balik, korang just klik knob tu je dan dia akan reset pada 0.0%. Kemudian kita tengok pada next mode, iaitu HSI. Yang ni wajib lah untuk setiap lampu yang ada RGB. Memang mode HSI ni memang wajib lah ada. Dan juga dalam Dyno juga ada dimuatkan beberapa efek yang macam ni yang korang boleh tengok. Yang pertama ada hue loop, CCT loop, internal loop, flash, pulse, storm, Polyscar,
TV, paparazzi, candle fire, disco, bed bulb, firework, explosion, dan welding. Okey, kebanyakan efek-efek ni semuanya dah ada dalam PavoTube. Dekat yang paling latest ada mode disco dalam PavoTube 260 lah. Tapi untuk yang dyno ni, dia punya efek tu lagi, color dia tu lagi nampak tepat dan lagi nampak cerah gila. Next, ada dua lagi mode yang korang boleh pilih color untuk dapatkan color yang lagi precise, iaitu mode XY dan juga mode RGBW. Okey, untuk mode XY ni dia ada satu diagram dia, iaitu tak ingat nama dia, tapi ini satu diagram untuk color yang mana setiap paksi ni dia mewakili chromaticities dan juga luminance. Kalau salah betulkan lah. Yang kedua adalah RGBW. Sama juga, lebih precise, cumanya korang boleh masukkan jumlah spesifik. Contohnya untuk warna red korang nak masukkan berapa amount, warna green nak berapa amount, warna putih, warna blue pun ikutlah beberapa amount yang ada. So benda ni sangat bergunalah bila korang ada warna yang spesifik yang korang nak tiru betul-betul warna tu. Dan juga contohlah ada klien yang dia nak spesifik juga warna ni, so kita boleh setkan lah mengikut apa yang dia nak. Lagi satu mode ni dia agak menarik lah, iaitu gel mode. Maksudnya dalam dyno ni dah ada lampu yang sama macam color gel dan ada banyak gila gel yang korang boleh pilih. Macam contoh ada CTO, CTB, full CTO, double CTB dan macam-macam lagi lah warna yang korang boleh imitate. Tapi kalau korang dah ada lighting dan korang tak ada nak buat macam-macam warna lain, korang boleh tengok tutorial macam mana kita orang set up dengan gunakan color gel ni. Korang boleh je pergi tengok kat video tu dekat MTaskNB. Dan untuk part DMX pula ada lagi banyak option, tapi malangnya kita orang tak gunakan sistem DMX ni. So kebanyakan DMX ni digunakan untuk program lighting, untuk set up lighting dekat pentas, dekat event dan sebagainya lah. Yang tu kita orang tak gunakan lah sistem tu. So dah banyak dah bebel pasal lighting ni. Sekarang jom kita test performance lighting ni. Pertama sekali kita nak test lampu ni jadi backdrop, disebabkan surface lampu ni yang besar dan power output yang strong. Agak-agak besar mana yang dinding ni boleh cover. Kita test ni. Kemudian alang-alang kita dah test yang ni, apa kata kita test sekali green screen pakai lighting ni. Kita tak pakai apa-apa backdrop green screen, kita just pakai lighting ni. Boleh ke tak? Okey, untuk test terusnya kita nak dapatkan exposure dari luar. So maksudnya yang exposure belah dalam ni untuk subjek ni dia agak gelap sikit lah. So kita nak tengok macam mana dyno 650 ni dia nak lawan cahaya dari luar. Farhan, Papa dah cakap, Papa dan Mama tak mahu kamu bersama dengan anak kampung tu. Papa dan Mama tak suka. Okey, untuk test kali ni kita nak tengok dyno ni, kalau kita tak pakai apa-apa diffusion tambahan, macam contoh diffusion kat sini ataupun lain-lain ke, boleh tak dia bagi soft light tu? Dan test terakhir sekali, mampu tak dyno 650 ni tambah lighting soft light dekat bawah matahari kat luar ni?
So, beli atau tidak? Harga Nenlux Dino untuk 650C ni dia harganya dalam inilah harga dia. So dengan harga ni, kalau korang nak upgrade daripada lampu RGB korang kepada lampu RGB yang lebih powerful dan lebih serius, ini adalah lampu RGB yang paling sesuai lah untuk korang tanpa habiskan semua duit korang tu. Okay? Sebab sebelum ni lampu RGB professional macam contoh Ari Sky Panel lah, itu je yang ingat. Okay? Harga dia tak kurang daripada RM20,000. So memang level-level pro lah, dan memang level untuk rental house je. Dan kita orang juga pernah gunakan Ari Sky Panel S60C. Dan kita orang juga pernah gunakan Ari Sky Panel ni masa shooting dekat Perak. Tak ingat nama dia apa, tapi time tu nak buat shot macam cerita dalam Steve Jobs. Kita berklip-klip lah macam kat atas pentas tu, yang power lighting tu. Tapi untuk lighting ni korang boleh dapat harga yang lagi murah dan boleh dapat output yang sama, even lagi tinggi, lagi power lah. Dan kita orang juga berkesempatan untuk gunakan Dino 650C ni dalam shoot Jalin ni lah. Okay, korang boleh tengok lah, ada yang part klip-klip tu, itulah kita gunakan Dino ni lah. So Nenlux Dino 650C ni dia bersaing rapat lah dengan Ari Sky Panel S60 tak silap. Dan juga yang paling latest baru je launch, iaitu dari Aperture Nova P600C. Best juga kalau dapat loan juga, nak juga buat review. So kalau korang ada apa-apa soalan berkenaan Nenlux Dino 650C ni, boleh je komen kat bawah. Jadi insyaAllah lepas ni akan ada banyak lagi video-video review daripada Techmaniac. So korang nantikan rapat-rapat lah dengan subscribe MTAS Academy dan tekan button loceng. Dan dengan subscribe korang lah, kami nak menuju hashtag 100k subscriber tahun ni. Walaupun tinggal 2 bulan je tahun ni, tapi kita cuba lah. Dan untuk yang nak belajar secara mendalam lagi pasal lighting, cara nak buat video, buat skrip, sampailah cara korang nak jual video, jom langgan mtasflix.podia.com. Dekat situ macam-macam lah tutorial yang kita orang ada. Sekian daripada saya, Amir Afham. Kita berjumpa lagi di video Techmaniac yang akan datang. Love Tech, stay maniac.